Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Tuhan masih memberi kesempatan buat kami napas kehidupan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai seluruh hati dan pikiran kami, terkhusus hamba-Mu yang berdua di depan juga Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman Tuhan yang disampaikan itu betul-betul dari isi hati daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, bahkan mereka yang mengikuti dari rumah juga Tuhan, biar mereka boleh konsentrasi untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya. Mari kita membuka Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang keempat. 彼得前书第4章。 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 彼得前书第4章第7节。 Satu ayat aja. 一个经文而已。 Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita 彼得前书第4章第7节。 kalau sudah dapat kita baca secara bersama-sama. 我们一起来念。 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 彼 Amin. 得前书第4章第7节这里说，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。阿门。 Amin. Saya memberi tema buat kita semua. 我们今天的早上的题目就是 dapat menguasai diri. 我们可以谨慎谨守自守。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini bagian dari kehidupan kita. 这是我们里面的部分。 Banyak hal-hal yang sepele 很多小小的细节 yang membuat kita bisa emosi. 使得我们很容易发怒。 Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kita pada saat ini 但是今天早上的经文要提醒我们， agar kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bisa menguasai diri kita. 直到我们成为神的儿女们，我们就是要好好的来控制我们自己，就是要谨慎。 Penguasaan diri itu berarti dapat mengendalikan diri. 谨慎的意思就是我们可以控制我们自己， Menahan diri, 忍耐， tidak menuruti keinginan daging, 不是因为我们的肉体的这个情形来发怒， dan mampu untuk mengontrol diri kita. 然后也可以控制我们自己的这个情。
được hầu. Sebelum kita pergi ke gereja, 可能当我们还没有来到教会的时候， ini mungkin ya, 这个可能哦，这个是可能。 ada yang ketika memasak dengan bersungut-sungut, 有的就是他们在煮东西的时候，就是在埋怨， dengan mengomel-ngomel. 就是在那边就是唠唠叨叨。 Jadi dia tidak bisa menguasai dirinya sehingga dia ngomel. Ah, kenapa harus saya yang masak? 所以他在里面，他不能控制他自己，他不能谨慎，他就是在那 Capek 边 sekali saya seperti ini. 唠唠叨叨，他就说：“哎呀，这个很累。” Dan mulailah dia marah-marah. 他就在那边就在发怒。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita melihat contoh di Alkitab, 如果我们在圣经里面，我们可以看到， kita melihat Kain dan Habel. 我们可以看该隐和亚伯。 Ketika Kain mempersembahkan korbannya kepada Tuhan dan ketika Habel juga mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. 当该隐和亚伯把他们的祭献给上帝的时候， Tuhan menerima persembahan Habel daripada Kain. 上帝就接受了亚伯的祭物，却推迟了这个该隐的祭物。 Di situ kita melihat Kain sudah mulai cemburu, dia sakit hati kepada adiknya sendiri. 在这边我们可以看到，这个该隐他就嫉妒了他的弟弟。 Dengan berusaha Kain merencanakan sesuatu yang jahat khususnya untuk membunuh adiknya. 他就想许多的方法来杀害他的弟弟。 Padahal Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu dan kamu harus berkuasa terhadapnya. 其实，在那个时候，上帝已经提醒了该隐了。他说，你要谨慎。 Jadi Kain ini betul-betul dia tidak bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, bahkan dia dikuasai oleh kebencian itu sendiri. 所以该隐呢，他就是不能控制他自己。 Sehingga apa yang dia lakukan, dia membawa adiknya dan dia memukul adiknya dan sampai mati. 直到他就带着他的弟弟，然后他就把他的弟弟打死。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Sebagai orang Kristen, 成为基督徒， penguasaan diri itu penting sekali di dalam kehidupan kita. 谨慎是一个很重要的一件事情。 Tanpa kita menguasai diri, maka perkataan kita, tindakan kita, sikap kita bisa menyakitkan hati orang. 如果我们不谨慎的话，我们的一举一动，我们的语言呢，我们所说的话就会伤害到别人， Bahkan ini bisa berbuat lebih fatal lagi. 可能会更糟糕。 Bukan hanya Kain dan Habel cerita di Alkitab. 不只单单该隐和亚伯的故事在圣经里面而已， Ada lagi Abraham. 还有亚伯拉罕。 Abraham ketika dia tidak memiliki anak. 亚伯拉罕当他还没有孩子的时候， Dan ketika istrinya Sarah 然后当撒拉 supaya mengambil Hagar menjadi istrinya dan tidur dengan Hagar, 他就劝亚伯拉罕和这个亚嘎同睡， karena mungkin di dalam pikirannya bahwa dia tidak akan mempunyai anak dengan usia yang sudah layu. 因为撒拉他就想着，因为他已经年老了，然后他不能生孩子。 Abraham mendengar istri Saranya daripada janji Tuhan bahwa dari keturunannya sendiri. Abraham lebih mendengar istrinya daripada Tuhan. 亚伯拉罕更听着他的妻子彼此听神的话， Dan akhirnya Abraham menghampiri Sarah dan akhirnya melahirkan Ismail.
然后亚伯拉罕就来到亚嘎的身旁，然后就生了一个孩子，就叫以斯玛尔。 Abraham tidak bisa menguasai dirinya. 亚伯拉罕他不能控制他的自， Dia lebih menuruti keinginan dagingnya. 他跟着他的肉体的情绪。 Musa, 摩西 ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak mendapat air minum, 当以色列人在那边埋怨不能没有水喝的时候， Musa marah, 摩西就发怒， Musa emosi. 摩西在那边发怒， Akhirnya dia ada memukul gunung batu dengan 2 kali. 他就打了这个山2次。 Melalui tindakannya itu dia tidak bisa mengontrol kemarahannya. Akhirnya Musa mendapat hukuman dan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. 因为摩西的一举一动，就是发怒的这个事情，所以他就不能进入这个迦南地 Jadi 应许之地。 penguasaan diri ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang Kristen. 所以谨慎对我们基督徒是一个很重要的事。 Mungkin kalau kita tidak bisa menguasai diri ketika orang menjelek-jelekkan kita, ketika orang menyinggung hati kita, ketika orang menyakiti hati kita, terus kita berpikir dan kita akan membunuh orang itu. 如果我们没有这个谨慎的心的话，当有对方就是对我们说不好的话，说我们的坏话的时候，我们就会去想，因为我们不能控制自己，我们就去想要怎样来杀害他，怎样来伤害他。 Jangan sampai kita tidak bisa menahan diri, mengontrol diri kita, emosi kita. 千万不要我们不能控制我们自己。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita melihat di Alkitab, Tuhan Yesuslah orang yang sempurna dalam penguasaan. 如果我们看圣经的话，就是耶稣基督本身，他就是可以就是有谨慎的一个心。 Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus berpuasa, 当耶稣就是不吃不喝的时候， Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. 他就是禁食， Dan disitulah dia merasa lapar. 就是禁食40天的时候，他就是在那边，他就感到很饿。 Ketika iblis datang untuk mencobai dia, 当魔鬼来试探他的时候， karena dia lapar, iblis mungkin berpikir dia pasti mau menuruti apa yang saya katakan. 因为耶稣在那个当时他是饿嘛，所以魔鬼就来试探他，他就想，如果我给他食物的话，他一定要吃的。 Iblis mulai menggoda Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus merubah batu menjadi roti agar bisa dimakan. 所以魔鬼就引诱了耶稣，就叫耶稣把这个舌头变成了饼来吃。 Yesus bisa aja meminta kepada Tuhan dan dia sebagai anak Allah bisa aja dia membuat segala sesuatu. Tetapi dia betul-betul mengontrol dirinya. Dia tidak mau mendengar iblis, bisikan-bisikan iblis yang mau menjatuhkan dirinya. 当然，耶稣他能够去做这样的东西，但是他却不要去听魔鬼的话，因为他就是有这个谨慎的心，他跟吹听。 他父的话， Tuhan Yesus mampu menahan diri, mengontrol diri. Bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja. 这个魔鬼说，我们人呢不是只因为饼而活。 而是因为神的话，我们能活。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹 Ini 们， dari hal makanan. 这是食物的方面。 Sulungan saya nanti pun saya nggak lama lagi akan 那如果饿的话会死，然后他就把他这个长子的这个位置卖给他的弟弟， hanya karena sebuah makanan orang rela menjualkan hak kesulungannya. 只因为这个食物，他就把他的长子的职位卖给他的弟弟， Itulah Esau. 这就是以扫。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Jadi kita perlu menguasai diri. 所以我们要谨慎。 Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, 第一方面我们要去做的， yang pertama penguasaan diri kita yang pertama melalui mata kita. 就是第一我们要谨慎。 Kalau kita melihat di dalam Injil 6 ayat 3 ya, maka adalah seluruh tubuhmu. Jika gelap seluruh 眼睛就上灯，你光全身就黑暗，你那是人的就是眼睛。 orang yang terkuat di Alkitab, mungkin kita semua sudah tahu. 强壮的，打倒菲利斯汀的人，然后可以打倒这个狮子的人。 Ketika dia melihat seorang gadis, 他看那个女孩子 Samson mulai jatuh cinta. 在那边，他就动了心。 Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh menikah 圣经有说过，就是以色列人不可以karena mereka adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, dan itu kekejian bagi Tuhan. 因为那个国家是不认识上帝的一个国家。 Tetapi Samson lebih mengikuti keinginannya daripada 但是心中却听从他的心灵的情绪，而不是去吹听神的话。 pokoknya sempurna menurut dia, dan akhirnya dia mau 那个女孩子她的长相妻子， orang yang terkuat bisa tak. 一个男人，但是他却cerita Samson. 是跌落在这个 bahwa kekuatannya 力告诉这个对方说他的软弱就是他的强，他的这个他的弱点就是在他的头发， hati Samson luluh karena perempuan. 他的心就是很容易被这 Bahwa kekuatan saya di sini. 他愿意跟这个女孩子说他的弱点弱点就是在他的头发， Akhirnya Samson jatuh juga. 所以这个辛酸他就跌倒了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 今天的弟兄姐妹们， luar biasa. 很 Kalau 奇妙。 kita tidak bisa mengontrol mata kita, 如果我们没有好好来控制我们的眼睛， maka 像这个辛酸一样， mata kita ini harus betul-betul bisa kita kontrol. 所以我们要好好来控制我们的眼睛，我们要谨慎， Jangan sampai kita jatuh karena mata kita. 千万不要因着我们的眼睛，我们却跌倒。 Ketika kita melihat sesuatu, terus kita menginginkan sesuatu. 当我们看到一些东西了，我们要拥有这个东西的时候， Dan dengan mengingini dengan berbagai cara bagaimana saya bisa mendapat. 我们要怎样来得到这个东西？
Jadi dari mata timbul keinginan kita. 所以从眼睛就会有一个想法。 Yang kedua, 第二， yang perlu kita kontrol, 我们要谨慎的。 jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, 如果我们不能控制我们的思想的话， maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai. 我们的一举一动也不能去控制。 10 ayat yang kelima, bagian B, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan di situ, kami menawan segala pikiran. Kristus. 2 Korintus 10, 章第5节下半节， di sini firman Tuhan katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 这里说所有的心意都回，使他都顺服基督。 Bagaimana pikiran kita ini agar jangan sampai hal-hal yang kotor yang merasuki pikiran kita itu kita 就是要把我们的心意、我们的思想，就是填满了上帝的话。 jika pikiran kita isi dengan firman Tuhan, maka segala tindakan kita dan perbuatan kita akan terarah dan 如果 terkontrol. 我们的心思意念，我们把它填满了上帝的话，那我们的一举一动就会不会去就是不会徒劳的。 Tetapi jika kita tidak bisa dapat menguasai pikiran kita ini, karena di dalam pikiran kita ini akan berkecamuk hal-hal yang buruk. 但是呢，如果我们的心思意念我们不能去控制的话，我们的举动就是会去做更糟的事的。 Kalau udah hal-hal yang buruk, yang terkonsep dalam pemikiran kita, lambat laun akan meledak dan kita akan 很糟的话，我们就会去做很糟糕的一些事情。 Jadi bagaimana cara kita agar pikiran kita itu tidak kita harus mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. 所以我们要怎样呢？不要去想这些满着上帝的话。 Sesuai yang Rasul Paulus katakan bahwa kita harus menawan pikiran kita, menaklukkannya kepada Kristus. 就好像刚才使徒保罗说的，所有的受顺服基督， Dan 让我们的心思意念，我们的心念就想着神的话。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， 心思意念，我们的思想来引诱了我们。 banyak orang stres, 很多人他崩溃， banyak orang yang kurus, 他没有刺， tetapi karena pikirannya itu. 因为这是因为他的思想 yang enggak baik, 因为他的思想一直想不好的事， sehingga dia 控制他的生活， dan bisa juga karena pikirannya itu selalu hal-hal yang jahat. 因为他的思想一切都是坏的事， Enggak ada lagi harapan-harapan untuk hidup. 就是没有一个盼望可以存活的盼望， Dan akhirnya dia bisa membunuh diri. 所以他第三， Keinginan daging. 我们肉体的情欲， Keinginan daging. 肉体的情欲。 Kalau kita melihat Daud, seorang raja, memiliki istri 因为他这是因为他的思想一直想不好的事， istri 因为他的思想一直想不好的事， istri 所以他 istri
tetapi tidak sebanyak Salomo yang ada 1000. 当然没有比所罗门更多，所罗门有1000个。 Daud ketika dia berjalan-jalan di atas soto, 大卫王当他在走的时候， awal mulanya karena matanya. 他因为盯着他的眼睛， Dari mata inilah turun ke hati. Muncul keinginan daging si 然 Daud. 后就有这个肉体的起意。 Dia melihat Batsheba yang cantik. 他就看到这个别西巴很漂亮的女孩子， Padahal itu sudah ada suaminya. 其实这个女孩子已经有了这个丈夫了。 Dan suami si Batsheba yaitu si Uria itu adalah prajurit Daud itu 然后 sendiri. 这个 Ini sedang berperang. 乌利亚他正在战争上， Tetapi karena Daud tidak bisa menguasai diri hawa nafsunya sehingga menyuruh orang untuk memanggil Batsheba untuk membawa 他就是不能控制他的这个情欲的肉体情欲的关系，他就派这个别西巴来到他的面前。 Kalau seorang raja ya berkuasa, suruh dijemput orang ya pasti dijemput. 他如果叫这个人来，他这个人一定要来的。 Dan ketika Batsheba datang, 当这个别西巴来到的时候， Daud diurutnya Daud jatuh ke dalam dosa. 然后 大卫 Berzina dengan Batsheba, tetapi Daud juga membunuh suaminya Uria. 不只单单犯在这个情欲肉体情欲的罪而已，而是他也 Tidak langsung yaitu menempatkan Uria waktu berperang di bagian paling depan. 可能他不是亲手杀死乌利亚，但是他就是用方法使到这个乌利亚可以在前面，被这个别的弟兄姐妹们 Kalau 别的时候， ketika kerajaan 别国和别国在打的时候， biasanya yang paling depan itu yang cepat mati. 在最前面就是最 当这个国家要攻打的时候，前面的国家，前面这一国就是他们就是已经准备好了枪， Tombak ini sudah menuju ke arah musuh dan untuk menusuk. 这个枪已经准备好了，等着一个捅下去， Dan otomatis pas 对这个最前面的就是被这个枪先打， dan Uria ini ditempatkan di bagian paling depan waktu berperang. 乌利亚就是这个最前面的一个兵了， Betapa jahatnya Daud. 就是很坏的一个霸王。 Dia sudah mengambil istrinya, 这个乌利亚的妻子，然后他也是杀害了这个乌利亚， dan akhirnya Daud juga jatuh ke dalam dosa. 大卫就犯了罪。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， keinginan daging ini sangat bahaya. 肉体的情欲很危险， Bukan hanya keinginan daging itu berjiwa. 让这个很危险的， Dari makanan juga bisa. 从这个食物也人也是会犯罪。 Sesuatu menurut kesukaannya sendiri. 就是要吃这些食物，就是因着他的情意， Melakukan pesta pora 就是开这个party， sampai mabuk-mabukan. 醉酒，
Melalui semua itu akan muncul pikiran-pikiran jahat dan melakukan sesuatu hal yang jahat. 因着这些东西，他们的思想就会想着很多很多的坏事。 Jadi kita betul-betul harus mengontrol keinginan daging kita ini. 所以我们要好好来控制我们的情欲， Karena keinginan daging kita ini terus berlawan dengan keinginan roh kita. 因为我们肉体的情欲就是和我们 Mana yang harus kita turuti? Keinginan daging kita, hawa nafsu kita, atau roh 我们要 yang 跟 ada 随 pada 我们 kita? 的肉体的情欲，或者跟随我们的肉体的灵呢？ Bapak Ibu yang saya kasih dalam 亲爱 Tuhan. 的弟，千万不要我们看，某个人他就是很富有，然后我们就去想，我们要怎样像他这样富有呢？我们就去想， Kita ini 直到我们被满足， saya akan melakukan pekerjaan walaupun menyimpang. 我要去做任何事，直到我虽然这些事情不符合上帝， Untuk memenuhi hati keinginan daging kita harus kita kuasai, kita kontrol, kita tahan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa seperti Raja Daud. 所以我们要好好来控制我们的肉体的情欲，不要像刚才我们所说的这个大卫王。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mulut kita ini 我们的舌头或者我们的， menguasai lidah kita. 我们要好好来控制我们的舌头。 Kalau kita melihat di Amsal 20, memelihara diri daripada kesukaran. 箴言21章23节这里说：“谨守口以舌的，谨守口以舌的，就 在雅 Yakobus 各 ya, 书 ini lidah kita ini diibaratkan seperti api. Ayat mulai dari ayat yang kelima saya akan membacakan buat kita. Ayat yang kelima. Walaupun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 雅各书第3章从第5节到第10节，这里说：这样舌头在白体里也是最小的，却能点着最大的属灵
在我们怀体中，舌头是个污毁全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽可以制服，也已经被人制服了。唯独舌头没有人能制服，是不知机的恶物满了。我们用舌头颂赞那为主为福的主，那照这身形象一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。 sangat berbahaya 所以这个 sekali. 舌头是一个很厉害。 Kalau kita sembarangan berkata, 如果我们乱讲话， akan bisa menyakiti orang. 会伤害别人的心。所以，当我们还开口伤害到 atau tidak? 是否我们的话讲出来的话和咒诅的话， Jadi dikatakan di firman Tuhan ini, lidah bagian yang terkecil dari tubuh kita itu bisa membakar hutan. 所以刚才我们的火能点着最大的树林。 Walaupun kita sudah meminta maaf ya, perkataan kita itu tidak bisa kita tarik kembali. 因为当我们开口说话的时候，这个话伤到别人的时候，虽然我们已经道歉了，所说的话不能再收回来了。 Karena itu sudah menusuk ke dalam hati seseorang itu, sehingga seseorang itu susah untuk memaafkan orang lain. 因为所说的、所讲出来的话，就是伤害到别人的话，这个已经扎到他们的心了。所以对他们来说，对他说话的这个人， Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin pernah kita mengatakan hal-hal yang nggak benar dengan orang. 可能我们曾经说过伤害到人的话。 Pedas yang jahat tentang kita, bagaimana perasaan? 的话， Bagaimana hati kita? 我们的心情怎样？ Sangat hancur, sakit hati. 是否很伤到我们的心？ Jadi firman Tuhan pada saat ini mau menjelaskan, mengingatkan kepada kita sebelum kita mengeluarkan akan hal itu. 所以今天早上的经文就是提醒我们，当我们还没有开口讲话的时候，我们要去想一些祝福给别人。 Dan kita melihat lagi di dalam Amsal, 我们再看刚才的箴言， Amsal pasal yang ke-17, 箴言第17章， Amsal 17 ayat yang ke-27. 箴言17章第27节。 Saya akan membaca Amsal 17 ayat 20 dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. 我少眼里的两的有聪明。 Dan pasal 18 ayat 21, 18 ayat 21 Amsal dikatakan hidup dan mati mengemakannya akan memakan buahnya. 箴言18章21节，喜爱他的 Bapak 太 Ibu, 可怕了， hidup dan mati dikuasai oleh lidah. 生死在
舌头的权下。 Jadi sebelum kita melakukan perkataan-perkataan, marilah kita memberi 当我们还没开口说话的时候，我们要去想我们的话是否，我们要去想我们的话要带给祝福给别人， memotivasi, 要推动人， meneguhkan, 要给人有一个能力， 就是祝福别人的话。 maka semua orang pasti senang mendengar akan hal itu. 当然，这些人他们很喜欢、很喜爱听这些话。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita 今天圣经要教导我们， mengapa kita atau tujuan dari penguasaan diri itu adalah 我们谨慎的目的这是什么呢？ supaya kita tenang. 直到我们可以 Yang 平 pertama, 静。 kalau kita dapat menguasai diri kita, maka kehidupan kita itu bisa tenang. 如果我们可以控制我们的我们可以谨慎的话，我们就是有一个平静的一个生活。 Bagaimana kita bisa tenang? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. 有一个亲密的关系。 Jadi penguasaan diri ini agar hidup kita itu bisa tenang, bisa damai, bisa tentram. 所以这个谨慎呢，就是会带导我们到 Kita mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita dapat menguasai diri kita. 一个亲密的关系，使到我们有丰富、有祝福的一个生活。 Dan bagian yang kedua, saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Bagaimana kita bisa dapat berdoa 我们要怎样可以祷告呢？ ketika emosi kita ini menggebu-gebu? 当我们的情形不好的时候，就是在可以祷告吗？ Tidak bisa. 当然不能祷告，不可以祷告。 Jadi kalau kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa menguasai, mengontrol diri kita, kita tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati berdoa kepada Tuhan. 所以如果我们没有平静的一个心，我们是不能来到神的面前来祷告的。 Jadi perlunya penguasaan diri, doa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. 所以要我们有一个静心来祷，是我们的这个怒气， Agar semua perkataan kita 直到别人所听我们所讲的话， menjadi berkat. Pasal 4 ayat yang kelima, bagian A-nya ya. "最后我们来打开看我们的圣经，在题目 Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. 你却要凡事谨慎， Kuasailah dirimu dalam segala hal. 你却要凡事谨慎。 Firman Tuhan tadi mengatakan baik mata, pikiran, keinginan daging, lidah kita harus menguasai. 眼睛、我们的思想、我们的舌头，都是要凡事谨慎。 Kita harus bisa menguasai setiap tindakan perbuatan kita, keinginan kita dalam segala hal, dan kita harus menaklukkannya di hadapan Kristus itu 我们要 sendiri. 好好的来控制我们的，是要谨慎。 Dan juga penguasaan diri itu adalah terakhir dari bagian 我们其中的果子， kalau kita
kita tidak bisa menguasai diri, maka dari kasih, kesetiaan itu akan sia-sia. Karena emosi kita yang kita tonjolkan dan kita bisa membunuh orang. 所以如果我 Semua 们没 sia-sia. 有里面不见的，就是我们所做的，就是从我们的怒气而所行。真的好好 Melalui 来 kebenaran 凡 firman. 事谨慎。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Supaya anak-anak Tuhan dapat menahan diri, mengontrol diri, dan menaklukkan pikiran Tuhan. Berkati kami semua, berkati sidang jemaat Tuhan. Menguasai keinginan kami Tuhan. Untuk Pak Apriyadi dan Pak Edison, saya akan maju depan. Saya undang untuk kita semua bangkit.